Kak Mas memang berpuas hati lah dengan Bitcoin ni lah. Memang sangat-sangat berpuas hati. Sampailah sekarang Kak Mas masih pakai lagi. Ni rasanya nak order lagi satu kot sebab Bitcoin Kak Mas suami dah ambil. Dia dah pakai sekarang. Kak Mas kata wah ramping lah lepas ni. Macam saya. Tapi dia memang kalau perempuan yang pakai Bitcoin ni, walaupun badan besar macam Kak Mai, badan besar dia boleh jadi automatik dekat bahagian antara atas ke pinggang kita ni, boleh jadi macam dia jadi slim lah. ada body shape kat situ. Memang shape dia tu memang cantik lah. Walaupun kita ni badan besar, kena ngaku lah memang badan besar. Tapi rasa macam dia punya ada kaki dia kat situ. Sebab pakai Bitcoin ni kan, dia memang akan menarik kita punya masalah lemak-lemak di kawasan itu. Kawasan pinggang tu. Dia automatik kat situ. Kak Mas tu kan itu, Kak Mas je lah kerja juru kasar ni memang penat sikit lah dengan Kak Mas kan. Tapi kalau kita ada modal lebih ni, belilah Bitcoin ni. Beli Bitcoin ni, rasa macam bila kita rasa penat sangat waktu malam, pakai Bitcoin waktu tidur malam. Pakai sampai pagi. Bangun pagi insyaAllah memang selesa sangat. Dia pun memang kalau kita Bitcoin ni memang bagus lah dia kata. Rasa Bitcoin pun dah, harga pun dah. Kita ada promotion ataupun package MV untuk Bitcoin ni. Dulu harga 780. Sekarang dah sangat murah banding harga dulu lah. Ni tak boleh nak suruh Red Rose lah. Red Rose pengalaman dia lagi lama menggunakan Bitcoin ni. Okey, silakan. Red Rose? Lama tak dengar suara Kak Red Rose ni. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat petang semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada semua ahli panel, terutama Abang Ajak, Kak Ita dan lain-lain. Juga ahli panel yang ada dalam anggota kita ni lah. Saya sebelum ni ada masalah sakit tulang belakang lah. Berapa lama Red Rose? Sebelum saya menggunakan Bitcoin ni dalam 3-4 tahun macam 3 tahun lebih sebelum menggunakan Bitcoin. Tapi selepas join MSB tu saya lambat sikit lah beli sebab baru join. Saya terfikirlah sebab harga dia masa ni tinggi sikit kan. Jadi ambil masa sikit saya nak beli. Saya gunakan token terlebih dahulu. Tapi selepas gunakan Bitcoin ni, sebab saya bekerja, saya operator kilang. Saya kerja berdiri dan ada angkat berat. Jadi masalah tu lebih pada kaki dan tulang belakang saya lah, tekanan. Walaupun saya kurus lah kalau yang pernah tengok depan kan. Saya tetap menggunakan Bitcoin ni, tapi untuk kesihatan tulang belakang saya sangat-sangat membantulah. Bila sakit belakang, sakit bahagian pinggang, kita sendiri tahu kan macam mana bila dah bekerja berat, diri terlalu lama, angkat-angkat berat sana sini, macam tekanan lah, bagi tekanan dekat belakang, dekat pinggang. Sebab saya mengangkat barang yang dalam masa tempoh 8 jam lah dulu. Sekarang bekerja 12 jam. Satu muatan tu hampir 8 kg. Saya kena angkat berulang-ulang selepas habis diproses. Jadi benda tu bagi tekanan juga pada tulang belakang saya. Pinggang. Jadi bila bekerja saya mestilah pakai ni. Bitcoin ni pakai. Walaupun saya rasa benda ni kan dia boleh merampingkan kita, membakar lemak semua. Ada juga kawan yang tegur, dah kurus kenapa pakai Bitcoin? Sebab saya pernah share dulu dengan kawan. Bagi saya guna bukan untuk badan saya, bukan untuk tekan-tekan nak nampak body aku, tapi untuk kesihatan saya. Betul. Bila saya guna, alhamdulillah, bila kita sakit kan, kita pakai, rasa lega lah. Membantu juga di bahagian pinggang, dalaman saya. Macam masalah dekat perut-perut, pinggang, rasa lega lah. Pakai terasa panas, dia sebab kata yang lain dia macam mengurut dalam diam.
tinggal pakai. Lega sangat. Sangat-sangat membantu. Saya bukannya dulu pakai waktu kerja. Tapi di rumah pun saya guna juga. Bila ada rasa macam tak selesa, saya pakai. InsyaAllah. Tapi lebih pada tunggu waktu bekerja, memang pakai. So, okey, Bima tipe V-Spine ni dengan nickname ni. Nick Weekend. Ini salah satu produk MSB yang terbaru kan, saya share lah. Sebab saya ni jenis yang cepat sakit tengkuk, bahagian tengkuk lah. Urat saya ni cepat rasa tegang. Terutama bila penat, terlalu penat, bila macam stres ke apa semua. Lagi-lagi bila mengadap handphone terlalu lama ke, itu akan mendatangkan sakit lah dekat tengkuk saya ni. Urat ni memang tak selesa. Rasa berat dia dua dalam satu, tapi saya lebih gunakan pada bahagian tengkuk. Kat rumah aku memang kalau saya masak ke apa ke memang saya pakai. Kalau ikut Master Chris Leong, kalau siapa biasa tengok FB, kan ada satu Chinese tu dia urut orang sakit belakang ke kaki untuk patah ke apa kan. So dia kata sebenarnya bagi orang yang bekerja menghadap laptop, jadi urat tengkuk ni dia akan bersambung dengan urat belikat. Jadi dia akan mengganggu urat belikat. Jadi produk ni sangat bagus lah bagi mereka yang bekerja yang bagus ni sebenarnya. Sangat membantu ya. Bila MSD keluarkan produk yang ni, saya memang tertunggu, teruja sangat nak beli. Sebab dalam sangat pakai. Sebelum ni bila sakit pakai cap atau letak soket aja kan. Tapi dengan ada yang ni kita selesa lah ikut keselesaan kita. Sangat-sangat membantulah. Material dia pun lembut, panjang, boleh ukur lilit, ikut kita punya ni lah, leher dan tengkuk kita ni macam mana ikut selesa, pakai sendiri kan. Itu sajalah saya share pesan. Terima kasih Puan Red Rose atas perkongsian kepada Kak Mas di atas perkongsian tentang apa tadi V-Spine. Saya pun selalu juga pakai V-Spine, yang beli KB tapi yang pakai saya bawa pergi office sebab kita rasa selesa bila ada bengkung tu, kita rasa selesa, kemudian dia buang angin dalam perut, kita rasa cergas. Jadi memang sangat-sangat bagus lah bila kita duduk dalam bas tu sejuk kan. Jadi bila pakai benda tu kita rasa macam warm je, semacam sedap je kan. Jadi untuk perkongsian seterusnya saya jemput kembali Kak Siti Hafizah. Lain tak berapa cantik. Silakan. Boleh? Okay, terima kasih moderator kita pada hari ini iaitu Haji Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada tim Harimau Selatan ni yang diterjai oleh Sifur Razak dan Puan Ita. Terima kasih juga pada moderator kita iaitu Haji Razali dan ahli panel kita pada tani iaitu Cik Mak Fadil dari Seremban dan Puan Red Rose dari Melaka. Okay, saya pegang diri saya, Siti Hafizah binti Haji Said merupakan pesara guru. Saya telah berkhidmat selama 36 tahun. 15 tahun saya telah berkhidmat di Pahang dan 21 tahun di negeri sendirilah iaitu negeri Johor. Okay, saya di bawah jaringan Puan Mariam dan juga Puan Kasmah. Bagaimana saya terlibat dalam perniagaan MSD ini, iaitu mulanya ialah daripada Puan Mariam dan Puan Kasmah. Dia membuat home party di rumah guru mengaji saya. Dan saya mencubalah mulakan dengan menjadi seorang pengguna mulakan daripada stocking. Pada saya daripada saya pakai singlet vest atau dan juga big pilot. Dan menambah satu demi satu
dan ternyata sangat berkesan. Produk MSD sangat berkesan dan sungguh berkualiti. Dari situ saya pun berminatlah untuk berkongsi lah dengan rakan-rakan dan saudara mara. Baik. Saya teruskanlah penerangan saya pada ini, iaitu tentang cap weekend ataupun sarung kepala. Ini saya ada pegang ni. Rasa semua orang pun dah ada dan telah memakainya. Baik. Fungsi utama dia ialah untuk melancarkan perjalanan darah ke otak dan juga urat saraf kepala untuk laluan oksigen dan juga air. Sebagaimana yang kita tahu bahawa otak kita ni sangat banyak urat saraf dan sangat memerlukan oksigen. Okey, fungsi keduanya ialah migraine dan juga sakit kepala. Saya rasa semua ahli yang ada di sini pernah mengalami sakit migraine ataupun sakit kepala. Dia migraine dengan sakit kepala ni ada sikit beza lah. Sakit kepala tu mungkin pada keseluruhannya, tapi migraine tu biasanya adalah setempat-setempat sebab saya sendiri adalah salah seorang pesakit migraine. Okey, yang ketiganya cap ni juga boleh menguatkan ingatan dan tak mudah lupa lah. Terutamanya dia nyanyuk. Kadang-kadang orang yang muda lagi tak lama dia dalam 50-an tu dah ada yang dah nyanyuk. Itu sangat menakutkan seterusnya yang keempat, cap ni berfungsi mempercepatkan pertumbuhan anak rambut. Anak rambut dan juga bagi rambut yang gugup, yang selalu gugup, biasanya wanita lah yang rambut panjang tu. Okay, seterusnya di bahagian telinga, cap ni dia dapat membantu pendengaran dan juga dia boleh mengimbangi situasi yang berbeza. Contohnya bila kita naik kapal terbang, tekanan yang tinggi di atas tu, kita kadang telinga kita tak apa dengar, dia pekak kan. Pekak sikit, pekak sementara, kata tu kita diimbang. Kesedaran yang kuat tu. Jadi dengan pakai cap ni insya-Allah boleh membantu. Seterusnya banyak dia punya fungsinya, saya ambil yang seperti ni lah. Di bahagian mata dapat membantu mengatasi mata rabun. Di bahagian hidung pula ialah biasanya yang biasa dapat penyakit tersedung ataupun sinus. Beza dia sinus ni orang yang tak tahan habu, asap dan sebagainya tu dia panggil sinus. Tersedung ni orang yang dah biasanya hidung dia terlalu gatal juga mengeluarkan lendir dan sesama yang agak teruk, itu dipanggil tersedung. Dan cap ni juga boleh, insya-Allah boleh membantu. Seterusnya bagi pesakit yang diserang stroke, serangan jantung pun juga boleh menggunakan cap ni. Penyakit lain contohnya seperti insomnia ni tak boleh tidur malam, susah tidur malam. Itu setengah orang muda mungkin tak mau bagi orang yang berusia ni. Termasuk saya ni orang veteran ni kan. Ni pernah Cikgu Siti apa umur sekarang? Umur saya 62 dah. Oh, masya-Allah. 26. Dia nampak macam 56. Baru pencen. Terima kasih dah. Okey, agak bagus dia nak menghilangkan saya punya ketera. Dalam mata bercakap ni. Itulah cikgu ni kalau dia dapat mic tak lepas saya ni. Betul. Dapat mic tak lepas saya ni. Ya. Memang betul. Teruskan. Macam tu, tapi dah lama bersara kan? InsyaAllah. Nampak kan? Kita sharing sangat bagus tadi tentang yang saya dapat tadi, anak rambut selalu gugur, kemudian telinga berdesing, itu sebenarnya satu keperluan ataupun satu benefit yang bagus daripada produk MSB. Kita bagi sekali lagi tepukan pada produk MSB, sangat bagus Okey, ada lagi? Teruskan apa Cikgu Setia? Kalau sebenarnya ada banyak lagi yang cikgu dah sebut dah. Stres. Saya rasa bila sebut stres ni, semua orang mengalami stres. Betul tak? Betul. Termasuk saya sendiri stres saya ingat tanya. Saya tengok lain tak cantik, stres tak?
dia stres tu akan mengakibatkan tegang dekat leher, sakit tulang belakang, urat belakang. Itu kata Master Chris Leong. Master Chris Leong ni dia memang pakar dalam ortopedik lah, dalam dalam tulang, dalam urat saraf, dia memang pakar. So dia kata bila orang stres dia akan membuatkan ketegangan di Recap ni pun membantu stres sebab bila kita stres biasanya urat bahagian leher ni kan. Ya, betul. Dengan memakai recap ni boleh bantu lah sebab dia memberi oksigen dan air pada otak kita. Kemudian pada pemandu kenderaan lah, tak kira kereta ke bas dan sebagainya, sangat penting memakai recap ni sebab kan kita ni bila keletihan kerja, balik kerja ni mengantuk dan sebagainya kan, kedesuan, dengan memakai recap ni insya-Allah boleh membantu. Dan juga dengan tekanan darah rendah dan juga tekanan darah tinggi ni, saya sendiri yang mengalami, dua-dua mengalami, dan CAP juga sangat diperlukan untuk mengurangkan tekanan darah rendah tersebut. Baik itu berkenaan dengan fungsi ataupun kegunaan CAP Rikena. Seluruhnya mana yang ada kurang-kurang nanti saya minta leader saya Puan Mariam lah untuk membantu melengkapkan lagi, menambah. Okey, sebenarnya cara pemakaian tidak melebihi 8 jam dan eloknya banyakkan minum air kosong 2 hingga 3 liter ataupun bukan 8 gelas lah, lebih baiklah untuk lebih melancarkan lagi darah. Okay, cara penjagaannya sama juga dengan produk-produk yang lain, dengan badangan lain. Gunakan sabun cuci kain, ataupun sabun mandi. Jangan gunakan peluntur ataupun saflan. Jangan gunakan mesin cuci lah. Eloknya dengan tangan dia lembut je. Dan jemur di cahaya matahari dan diterbalikkan. Saya rasa macam itu sajalah yang saya nak sampaikan pada petang ini. Dan seluruhnya saya nak serahkan pada Puan Mariam jika ada yang perlu ditambah. Okey, yang buruk itu datang daripada saya sendiri dan yang baik itu datang daripada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti satu hari kita minta Puan Siti cerita pasal dia punya income insya-Allah. Sebab ini hari product knowledge baru first time, betul tak? Jadi kita nak dia biasa-biasakan sebab katanya takut-takut tapi sebenarnya tak takut pun sebenarnya. Tadi pun saya difahamkan income Cikgu Siti Hafizah dekat 20,000 walaupun baru 3 tahun dalam bisnes MSB ya. Tak ada banyak sangat. Beri tepukan pada Cikgu Siti Hafizah. Ya, tak adanya. Tengah ni. Amin, doa. Silakan Puan Mariam. InsyaAllah. Okey, saya buat penambahan tadi lah berkenaan dengan produk weekend iaitu CAP ya. Okey, pengalaman saya lah sebab saya pun dah lebih kurang 6 tahun dengan MSB ni. Jadi banyak pengalaman CAP ni yang saya saya sendiri pun mengalami. Saya punya daripada ahli-ahli yang pernah pakai CAP ni pun dia pernah bercerita dengan saya lah Okey, penambahan yang boleh saya bagi terutama dalam kapal terbang itu pengalaman saya sendiri sebab masa saya pergi ke Brunei, masa tu saya tak pakai CAP. Tapi kawan sebelah saya tu dia pakai CAP. Jadi saya tengok dia pakai CAP, dia macam stabil, dia tak rasa macam selesa lah. Panjang 2 jam tu dia rasa selesa. Yang saya ni, telinga saya ni dah tak boleh dengar dah. Dah keliling, dah apa orang kata, dah tak tahu apa orang kata, tak ada apa bunyi, dah tak ada apa kesan dekat telinga saya ni. Dia dah gitu kan. Lagi tinggi dia pergi, lagi saya tak dengar. Lepas tu saya cakap dengan dia, saya tanya kawan saya, macam mana dia okey je? Dia kata okey je lah. Lepas tu dia cakap, dia baru tunjuk saya dia pakai CAP weekend. Jadi saya hari tu memang tak pakai CAP weekend. Dan saya memang satu pengalaman saya tu menyebabkan saya rasa bila saya naik kapal terbang ataupun kalau saya pergi terutama
bila rambut tu kata tumbuh tu, yang best sekali produk weekend ni bila pakai cap weekend, rambut kita yang jadi putih tu boleh jadi hitam. Orang tak percaya ke, tapi kena percaya. Sebab pengalaman saya dah 2-3 orang yang pakai cap rambutnya yang putih jadi hitam. Kan, tapi dia konsisten lah pakai. Janganlah hari ni pakai lepas halus tu kan. Dia bila potong rambut dia macam botak, dia halus tu. Dulu rambut dia yang tu putih tau. Bila dia pakai cap konsisten, kita akan nampak rambut yang keluar tu semua hitam gitu. Memang saya nampak. Dah 3-4 orang yang lelaki lah, yang perempuan saya tak nampak sebab dia pakai tudung kan. Dari situ saya nampak cap kita memang membantu bahagian tumbuh rambut untuk jadi lebih sihat lah. So di situ penambahan banyak juga lagi lah, terutama Jadi, satu lagi. kalau rambut botak boleh pakai lah kot, boleh tumbuh rambut lah. Sebenarnya rambut botak tu dia punya tempat yang dah licin tu memang tak ada lah cancer Ibu boleh lah ya tak? yang dah licin tu memang dah tak boleh lagi dibantu kat situ Okey, yang apa ni satu yang saya nak beritahu tentang masa kita sekarang PKP ni. Ya Allah, kita bersyukur kerana Allah bagi satu produk yang best sekali, iaitu cap pada PKP. Setiap hari kita menghadapi dua masalah, itu kesihatan dan pendapatan. Kesihatan, bila kita orang kata pakai cap ni, alhamdulillah satu dah kesihatan kita membantu. Untuk membantu macam mana? Macam kita sekarang bila PKP, anak buah semua datang dengan kita, duduk dengan kita, kadang-kadang tak boleh balik ke melentah negeri. So dalam keadaan stres dengan anak-anak tu, bila kita pakai cap tu, bolehlah bantu sikit. Kalau tak kita pun macam bising-bising ni, kadang kita pun tak boleh tahan kan. Jadi kita lebih banyak bersabar lah dengan pakai cap tu, kita lebih boleh bersabar kan. Betul. Itu yang saya nampak lah. Lepas tu kalau kita pakai cap ni, lagi satu kita lebih orang kata macam tak cepat marah lah. Kalau dengan pendapatan yang sekarang berkurangan, bagi mereka yang tak ada pasar malam, yang kadang-kadang yang ada kedai makan yang tak boleh buka, berstres Jadi bila pakai cap ni, dia membantu oksigen masuk ke saraf otak, dia lebih banyak bersabar lah tak adalah sampai nak bunuh diri tu semua. Memang boleh membantu lah kalau ada cap kita ni So insyaAllah lah itu so akhirnya kita boleh dapat pendapatan. Kita share je produk weekend ni, sebab bila orang tu pakai macam tadi Puan Zarina, daripada muaf kita macam mana bila dia pakai sendiri, kesan tu bagus sangat. Dia share saja cakap, aku pakai bagus, kenapa kau tak nak cuba? Daripada dia kena orang kata kena belanja duit yang banyak untuk sakit tulang belakang. Income dia pun dapat sihat. So kita sebenarnya beruntung, sangat-sangat beruntung kerana dua-dua tu dalam masa sekarang kita dapat kesihatan dan pendapatan. Betul tu Kak Mariam. Puan Mariam berapa lama dah dengan MXP? Lebih kurang 6 tahun lah. Oh, Masya Allah. Nanti lepas ni kita akan share dengan Puan Laina tentang apa income dia di MXP lah, InsyaAllah. InsyaAllah, boleh. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan pada warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Mariam di atas sharing tadi tentang kebaikan cap weekend produk-produk yang sangat hebat produk weekend ni. Jadi InsyaAllah saya ada satu testimoni lah nak share daripada network saya daripada Singapura. Dia kata anak dia muka dia berjerawat, kemudian dia pakai produk Reborn Cream muka dia nampak berseri. Sayangnya petang ni dia tak dapat join bersama, sepatutnya dia bersama kita petang ni, tapi sebab dia ada anak dia nak nikah minggu depan, dia tengah cari barang, tak sempat nak ke sini. Saya cuba untuk share tentang testimoni lah sekejap saya cuba untuk ini antara gambar yang di-share oleh Puan Emma lah. Nampak tak semua? Nampak. Macam mana nak besarkan nampak. Okey, gambar yang sebelah atas share dalam grup.
Gambar yang atas tu gambar dia sebelum dia pakai ribbon cream lah. Gambar bawah sekali sebelah kanan. Itu gambar dia sekarang Sangat menakjubkan lah produk ribbon cream ni. Kita beri tepukan sekali lagi kepada apa kita punya produk ni. Masya Allah, sangat bagus Mandi. Okey, itulah antara testimoni yang Apa? Bayar kan? KB Haji dia keluar tu. Dah masuk balik, dah masuk. Okey. jadi antara testimoni lah produk ribbon cream sangat bagus. Terima kasih lagi untuk produk MSD sangat bagus lah. Jadi kita teruskan dengan sharing daripada bidang kita seterusnya iaitu tentang pengalaman beliau dengan syarikat MSD. Sebelum itu saya lalukan kedatangan para penonton lah yang sama kita dalam Tulbik dan DFT kita dalam Badi punya suara keluar kat Kak Gaby. Tak keluar pun namanya. Ke saya tak nampak. Memang tak ada. Gambar KB je ada. Abang ada cakap pakai mic kat Gaby. Tak nampak mana muka moderatornya. Pakai kamera kat Gaby pula. Sweet. Ya Aina, Sihat Alhamdulillah. lembab dia. Oh berseri-seri Sekejap Abi. kita try masuk balik. Putus. Haji dia keluar. Jangan duduk panggil. Senyum-senyum ya semua. Masak-masak benda ni. Dah. Berapa bagus dekat Seremban ni tiba-tiba disconnect. Minta maaf. Okey, insya-Allah untuk seterusnya kita sharing dengan Puan Aina. Dah lama dah kita tak dengar suara Puan Aina. Insya-Allah mungkin ada apa yang terbaru daripada beliau. Jadi tanpa melengahkan mata, saya menjemputlah Puan Aina untuk sharing tentang mungkin income dia pengalaman dia MSD. Silakan Puan Aina. Terima kasih Abang Haji. Hai nak misi semua Kak Ti. Assalamualaikum semua, apa khabar? Hai. Cik Bapak sikit. Kan. Dah macam-macam lah input kita dengar dari tadi tu. Abang ajak tu jangan senyum je ya. Alright, so terima kasih kepada semua yang hadir pada perjumpaan kita petang ni. Thank you Abang Ajak untuk sudi jumpa Aina. Ini cakap Abang Ajak, Aina dah lama dah tak join kelas. Sebab sepatutnya Aina biasanya memang hari Sabtu dan Ahad Aina akan ada kelas. Dan kebetulan hari ni tak ada kelas, Pak Abang Ajak tanya pula kan. Aina ni lah orang dah kan. Tak apa dah. Alright, so terima kasih Abang Ajak, Kak Ika yang dihormati juga leader-leader hebat dari mengata tempat seluruh alam Abang Haji, Kak Gaby, Kak Mariam, Kak Kuji, Kak Iza, Kak Om, Kak Di, macam Kak Mas. Semua kena syukur tadi Cikgu Mariam pun ada. Aina ada sibuk Bukit Doraemon. Aduh, Aina kalau dia tak nak sebut tu kan.
Alright, so tapi Aina kena sebut sebab Aina pernah sekali tu Aina pergi BOP, Aina tak sebut nama dia, dia terasa. Oh terasa lama, jadi kejap Aina sebut seorang-seorang. Terima kasih ya Aina, ada Aina Mari Empire, Arfayah Ahmad, Kak Ita, Faridah Buang, Fatila Abbas, Ikra Omar, Iza, KB Rish, Khalida Abdul Ghaffar, Mariam Jani, Maria Keluar, Mastura Rasimi, Muhammad Tak Razali. dekat FB sekali. Aina. Ya Allah, banyak FB 50 orang. Masa-masa FB ada 100 orang tengah view tu. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Minta maaf lah, Aina tak sempat nak sebut semua kan. Jadi Aina tak sempat tu jangan tegas hati ya. Minta maaf sangat-sangat kan. Okey, so Alhamdulillah hazza min fadli rabbil la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwal alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Aina sebenarnya dalam tempoh bertenang. Aina dah 2 minggu Aina berehat sebenarnya sebab Aina tak dapat nak ambil vaksin. Rindu nak motivasi dari Aina. Aina dah lama tak buat live. Okay, Aina tak boleh nak ambil vaksin sebabnya Aina Alhamdulillah Hazan Fadli Rabi. Aina setelah saya cakap dengan Wikan masa tu anak dah ada lagi kan. Sekarang dah beranak jadi ibu dah. Berarti, ya. Silakan teruskan. Okay. Kan jadi mak dara ke apa? Belum tahu lagi lah, belum dah scan. Dah. Alhamdulillah insyaAllah bulan 12 kan. InsyaAllah bulan 12 Berdoa insyaAllah. Tanya. Terima kasih. Right. Jadi Aina tak dapat nak ambil vaksin sebabnya Aina punya pulse Aina terlalu tinggi. Pulse tu tinggi tu dahsyat tu. Padahal smoking dah pakai apa semua kan masalah pulse rendah kan. Bila pulse rendah dia ada potential tak untuk kena blood pressure problem, Aina high auto. Tapi Aina punya masalah ni lagi tak ada kaitan dengan tak ada kaitan dengan apa tu blood pressure kan. Aina macam bila Aina terkena dengan pulse problem ni, Aina mesti macam how come Aina nak overcome benda ni sebab ni yang masalah jantung yang laju dan kita selalunya kita akan cerita tentang perjalanan darah, tekanan darah. Sekarang ni nak cerita pasal tekanan jantung pula. Macam mana tu kan? Okay. Tapi Alhamdulillah tak apa. Whatever it is, apa yang berlaku, yang penting Aina tak ada simptom. Aina tak ada apa-apa masalah yang membahayakan dan bila Aina tanya juga a few mak-mak lain yang pernah alami benda yang sama, benda tu a bit normal lah. Macam Aina tengok kat tangan Aina ni sentiasa ada bacaan kan. Macam ni pulse dah 140. Actually it's quite high lah. So Aina macam Aina memang kalau kelas dengan pocket remote macam biasa tiap-tiap minggu mesti akan ada kelas, tapi sekarang ni kelas banyak Aina handle. Aina dah tak handle dah. Tapi kerana Kak Abah ajak je, kerana Aina sayang Abah ajak ni. Okay, bagi je ke tak untuk tahrik. Alright, so a few things lah. Aina kalau Aina rasa kalau Aina nak recap balik semua, Aina rasa Kak Kunci tadi dah conclude overall. Dah cakap semua dah macam-macam dengan produk, dengan pendapatan dan sebagainya. Kalau kita cerita pasal pendapatan, Masya Allah, tabarakallah, Aina boleh cakap sepanjang Aina berada di KL dulu, sekarang Aina kat Perak. Sepanjang Aina berada di KL, okay, mak ayah Aina bukan tak ada duit, tapi Aina tak pernah minta duit. Dan Aina ada masa tu dapat allowance RM700 sebulan untuk hidup di KL, di tengah-tengah KL tau. Bukan Mungkin Aina boleh sharing sikit macam mana Aina generate income sedangkan Aina seorang student belum berkahwin, boleh share sikit dengan mereka di luar sana. Boleh, Aina boleh share. InsyaAllah maghrib baru habis ya kawan-kawan. Gurau. Okay. Jadi sepanjang Aina pasal kat KL, Aina duduk kat KL, Abah ajak kat kita boleh letak rumah Aina, tapi dia orang tak boleh naik lah sebab rumah sebelum perempuan. Okay, pintu masuk rumah Aina, buka pintu rumah nampak KLCC, buka pintu bilik nampak Menara KL. Maknanya Aina memang betul-betul duduk di tengah-tengah KL. And can you imagine dengan kos sara hidup kat sana masa tu, Aina ada kereta, nak kena bayar makan, nak kena bayar sewa bilik, nak kena bayar keperluan diri sendiri. Okay, so Aina tak minta duit daripada ibu dan ayah.
Bukan diorang tak nak bagi, diorang pun boleh bagi. The thing is kalau diorang bagi and I know diorang ada benda lagi diorang nak buat. So cakap, it's okay ayah, instead of Aina tak nak bagi diorang rasa salah, Aina tak nak bagi diorang rasa salah yang aku ni tak bagi duit kat anak aku, tak apa ke anak aku belajar kat KL kan. So what I did adalah setiap hujung bulan, insyaAllah mesti akan ada, sentiasa akan ada rezeki lebih, Aina akan bagi kat diorang melalui pendapatan NSG. Alhamdulillah kat diorang. So orang kata apa, kalau ini kita Aina cerita tentang 2018, 19, 20 berdasarkan kan. Tapi sekarang ni kita dah masuk dalam fasa pandemik. Pandemik pula tu dah pandemik tukar kerajaan pula, masya-Allah kan. Pening kepala ni macam mana kita nak cater dengan semua benda yang berlaku, okey? Aina boleh cakap sebenarnya Malaysia bukanlah berada di fasa pandemik. Sebenarnya kita ni dah berada di fasa endemik. Okay, word Aina buat sendiri tau. Jangan pula tak pergi kata ada WHO pula ada endemik. Sebab apa Aina cakap end? Sebab end ni adalah END, maknanya habis. Biasa kita akan tengok dekat TV, carta, graf, status, semua tentang kes harian. Berapa sembuh, berapa yang mati, berapa yang meninggal akibat COVID, berapa yang fasa 1, fasa 2 dan sebagainya. Bila numbers ni keep on growing hari demi hari, daripada 3 angka sampailah dah jadi telur, sampai sekarang dah 5 angka tak turun-turun, ya Allah, cuba yang kalau kita pendapatan kita kan. Tapi ni tak, ni kes COVID. Okay, last kali orang macam berapa hari? Berapa? 19, okay. Relax je, tak ada apa. Sampailah kes tu masuk dalam rumah dia orang sendiri ataupun berada di kawasan berdekatan, hari ni kes berapa? Baru kita akan start cover, betul tak? Tapi itu orang tengok berdasarkan numbers, berdasarkan status daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi tak ada orang pun yang mengkaji tentang percentage berapakah tekanan yang dihadapi rakyat Malaysia sekarang ni. Berapakah orang yang dah kehilangan kerja? Berapa ramaikah orang yang hari ini tak ada makanan? Berapa orang yang hari ini dia ada komitmen yang sangat tinggi, dia ada bebanan hutang yang sangat tinggi, dia ada bebanan orang kata keluarga, kan? Komitmen yang sangat tinggi, tapi diorang tak dapat nak kata benda ni. Sebab apa? Okey, orang akan cakap, alah kisahlah, dah lah kilang tak tutup apa semua benda ni, orang berniaga makin lama makin kaya. Orang berniaga makin lama makin kaya, jadi bila pandemik diorang tak ada masalah. Okey, kalau kita tengok dari segi kepala yang atas sekali, yang sebelum dah menanggung risiko yang banyak sangat risiko, wajarlah dia ada satu simpanan yang sangat cukup semasa pandemik. Tapi bagaimana pula dengan dia punya pekerja? Fikir, macam mana dia punya pekerja? Pekerja dia selama ni makan gaji, dia pula susunan simpanan dia semakin lama semakin surut. Pekerja dia yang tak ada kerja bagaimana? Kan? Sebab Aina sendiri pun masa Aina balik Perak, Aina ada buka tadika. So, how about my staff? Macam mana dengan staff kita? Nak staff kita boleh cari makan. Kita ni pandai cari lubuk sana, korek sana, korek rumah sana, top up. Korek sana, tampung sini, korek sana, tampung sini. Sini dah okey, korek pula, tampung belah sana pula. Tapi macam mana dengan orang yang tak berkesempatan? Okay. Jadi inilah masanya orang-orang yang bijak, hanya orang yang bijaksana saja yang akan jumpa peluang dan akan mengambil peluang. Datang jumpa saya, daftar dengan saya, insyaAllah saya bantu. Saya belaka. Cikgu Mariam kan, free marketing. Belaka. PM saya Haji Ras Lali Seremban, sekarang juga. Aduhai. Betul. Nampak tak? Macam dalam kelas pula saya. Macam mana kita semua sebenarnya sangat-sangat struggle actually. Tapi kita nak beritahu, ya betul kita struggle. Tapi apakah perbezaan antara kita dengan orang lain? And then orang kan, sebab apa tahu? Abang Aina cakap macam ni, orang masa pandemik semua orang berhenti kerja lah. 19. Korang je yang buat duit masa-masa pandemik ni. Bayangkan Aina, Ifan sebelum ni dia kerja semakin gaji sedap tau, duduk kat site dapat gaji sedap. And then Aina pun macam okey lah, kita boleh kahwin dengan orang yang gaji sedap kan. Kita nampak materialistik tak adalah. Aina dengan Ifan dah kawan dengan dia lama, jadi Aina tahu macam mana dia. Dan Aina cakap sampai satu masa dia nak pergi interview. Aina cakap that instead of dia pergi interview, why not
apa tu, kita fokus je kat bisnes. Sebab bila kita fokus kat bisnes, kita apa tu, sebab lah orang kata pengantin baru kan, mestilah tak ada jauh-jauh. So bila kita fokus bisnes, kita tak akan duduk jauh. Kita akan duduk dekat, apa-apa yang berlaku kita tahu. Dan kita tak ada ini, benda ni Aina dah tetapkan daripada zaman Aina BSPM lagi. Bila Aina habis kerja, Aina dah cakap dah, Aina takkan kerja dengan orang. Ini Aina tanam dalam diri Aina. Orang lain orang berbeza. Tapi Aina sendiri, Aina dah cakap Aina takkan kerja dengan orang. Sebab apa? Kadang-kadang Aina rasa, ni terpulang untuk setiap orang. Kadang-kadang Aina rasa apa yang dia buat tu Aina tak setuju. Tapi kita as workers, kita terpaksa yes boss is totally not me. So bukanlah saya. Nak yes boss biasa. So Aina cakap, why not kita just fokus dekat bisnes, dan 9 daripada 10 punca rezeki pun datang daripada perniagaan. Jadi cuba bayangkan kalau hari tu Ifan ambil interview, sekarang dah duduk dekat Lembah Beringin sana, Aina duduk kat sini, kita nak ngikut dia tempat mana-mana, kita pun tak tahu apa yang berlaku kan. Jadi bila jadi macam ni, bila dah berlaku pandemik, sebenarnya pandemik ni adalah in term of business adalah satu peluang yang sangat bagus untuk orang bisnes. Tapi ramai orang yang mengambil benda ni, mengambil kira pandangan ni secara negatif. Alah, pandemik, orang tak ada duit nak beli duit, orang tak ada duit nak berbelanja, orang tak ada duit nak beli stokey pun orang tak ada duit lah. Kan. Pandemik. Itu orang di luar sana lah. Ya? Orang di luar sana lah, bukan yang dalam. Ya. Bukan orang di luar sana. Maksud Aina, dia sebagai peniaga, dia rasa barang dia tak boleh nak go. Dia rasa dia tak boleh nak jual barang dia. Sebab dia punya mindset orang tak ada duit untuk berbelanja. Tapi yang sebenarnya adalah bukan orang tak ada duit, engkau sendiri yang tak berbelanja. Kita yang tak ada buat perbelanjaan, so kita expect semua orang tak berbelanja. Siapa cakap? Dengan masalah kes JNT yang berapa kali problem, hak penuh, hak bertambah-tambah. Apa CJ Century sekarang ni kedai semua tutup, tapi tahu tak dekat Aina punya tempat, tanyalah kurier apa, semua buka pintu, semua tengah-tengah membangun. Lagi pula weekend ni barang pos, jadi kenapa, apa lagi masalah? Nama kurier tadi yang Ninja, macam-macam, ada Ninja Van, CJ Century, Parcel Hub, yang apa, Gjax, Skynet, macam-macam lah, DHL. Yang sebelum ni ada 3-4 je kan. Sekarang ni dah lambat dah. Semua orang buka. Jadi kat sini maknanya apa? Kita sebagai business person, kita kena buka minda kita supaya kita kena berfikir, sebenarnya ada tak orang yang beli barang kita? Cumanya dia tidak membeli dengan kita. Dia membeli dengan orang lain. Cuma tak daftar dengan saya, kira tadi. Itulah pasangan. Kalau income 20,000 satu bulan, save 50,000 satu bulan. Tanya. Bukan senang tau mendapat that kind of amount. Saya percaya Abang Haji kalau boleh dapat income dan sebagainya pun, effort ni bukan datang dalam masa satu Abang hari. tak suruh dia, tapi tak dah tak suruh dia ada Abang orang. ajak, betul tak? Setuju tak? Setuju. Effort ni tak datang dalam satu hari. Bulan ni 3 bulan turut saya bagi dia Pandora satu. Lagi 3 bulan saya bagi dia gajah lagi satu, padi satu, belut akak. So dia pun laju lasir, so saya duduk bayang kaki lah. Pasal saya bekerja. Betul, tapi memang semua manusia sukakan reward sebenarnya. Jadi kita kena pandai macam mana nak orang kata jaga dia orang ni. Macam mana nak jaga, macam mana kita nak bagi dia orang stay dengan kita. Kan? Macam sekarang ni mungkin ramai tak nampak Aina buat weekend. Macam Aina dah lama siap. Okay. Actually Aina tak senyap. Okay. I just let the result talk. I tak senyap. Okay. Postage jalan seperti biasa. Order masuk seperti biasa. Cumanya Aina dah tak agresif seperti dulu. Sebab sekarang ni macam tadi Kak Tifa disebut, Aina dah full time dengan Pocket Doraemon. Okay. Sebab apa Aina backup maksudnya ke belakang kan? Aina tak tunjuk sebabnya
dengan Pocket Doraemon, Aina ada task tanggungjawab yang lebih besar, which is I need to grow the people. Okay, so in term of product, in term of kalau kata order, tadi pun ada order, malam tadi pun ada order. Pukul 10 dia mesej, pukul 9 lebih dah masuk duit dah. Kalau cerita buat order memang senang. Dengan weekend pun Aina pernah buat setahun 70,000 sales. Sales bukan profit, bukan ni sales. Dan Aina pun alhamdulillah pernah dapat satu customer dekat Brunei, one shot sekali beli 8,000. Biasa. Jadi customer ni dia beli dia selesaikan. Okey. Pak, macam mana kita nak meneruskan sale 1 bulan 50,000, 3 bulan betul? Puan Aina, sila boleh share. Ada strategi ke? InsyaAllah. kalau cerita tentang sales sebenarnya apa tu sale ni Aina tak boleh lah nak cakap ada satu strategi yang sangat khusus sebab sepanjang kita belajar tentang marketing pun, kalau marketing pun it's all about growing. Tapi marketing dia takkan cerita macam dia yang memegang hati customer dia. Betul kan? Lepas tu kita kena sentiasa ingat dia lah. Bila kita sentiasa ingat dia, baru dia akan ingat kita. Dan biasa manusia memang bila dia buat sesuatu urus niaga, dia akan buat sesuatu supaya dia akan nampak hasil untuk diri dia sendiri. Tapi bila permulaannya memang begitu kan. Macam kalau mesti semua dalam ni dia dapat banyak sangat manfaat dengan kita pendidikan daripada customer ni lah nanti dia akan stay untuk menjadi agent. So how kita nak tukar customer menjadi agent ni, yang pertama sekali kita sendiri. Kita sendiri kena betulkan diri kita kena sentiasa menjadi seperti satu mata air. Mata air bukan baru ada air keluar. Kan? Jadi maknanya apa? Kalau kita nak jadi seperti mata air, kita tak boleh jadi tanah yang biasa. Kita kena jadi tanah yang bertukar. Dengar pun sakit. Sebab tu kita nak dapat satu benda yang sangat pure ni, kita kena melalui satu kedai. Tak ada jalan pintas dalam kejayaan. Kalau kita adalah satu mata air yang baik, satu mata air yang baik, satu mata air yang bersih, satu mata air yang berguna, kita akan memberi manfaat lebih banyak lagi kepada orang lain. Tapi kalau kita adalah mata air yang tak bersih, mata air yang mengotorkan orang, macam itulah orang yang akan berada di sekeliling kita juga. Okey, jadi bagaimana kita ni nak jadi macam mata air tadi, kita nak bagi banyak lagi manfaat kepada orang lain, kita kena fokus. Okey, kita kena fokus kepada apa? Fokus kepada menyelesaikan masalah. Jadi sampai sekarang macam mana Aina dapat customer yang sekarang di zaman pandemik, okey, Aina fokus dengan satu masalah iaitu sakit kaki. Okey, tak perlu pun nak cerita sebab bila kita kereta terlalu banyak, orang akan macam mana satu je, which one? Okey, sebab ini adalah formula Aina untuk dapat customer dulu, dapatkan dia punya attention.
Bila kita dah dapat dia punya attention, baru kita cerita, kita ni ada ni, ada ni, ada ni, ada ni. Macam tu lah. So that's how I grow in terms of pandemic pada masa zaman sekarang ni. So Aina harap lah, okay, tadi Abang Haji pernah kata lagi ni ada. So Aina harap perkongsian Aina hari ni petang ni dapat memberi banyak manfaat dekat orang lain. Mungkin sedikit sebanyak ada a few strategi juga yang Aina dah share. So siapa-siapa yang tengah buat weekend, teruskan buat, sebab apa yang kita buat adalah kita menyampaikan manfaat. Kita bukanlah buat benda yang sia-sia. Alright, so terima kasih dekat semua orang yang join kelas pagi. Okay, thank you Abang Haji. Okey, terima kasih Puan Aina atas sharing tadi lah. Rasa macam dalam kelas lah rasa. Dalam kelas MXP dekat SQ lah rasa. Terima kasih atas sharing tadi. Saya setuju dengan beberapa poin yang diutarakan oleh Puan Aina. Macam tadi kita mencari customer dan kita build up dia sebagai networking. Seperti saya dengan majikan saya jaga sosmed. Nah, actually kita kena build up relationship dulu dengan audience kita. Then daripada customer dia akan become a network. Daripada awareness kita persuade dia ke purchasing client. Jadi ada banyak point sebenarnya yang Puan Aina share dengan kita. Lebih-lebih lagi dalam masa pandemik ni, pandemik dah jadi endemik. So kita kena cari strategi baru. Sekarang dalam online meeting, penghantaran pun dah banyak, macam-macam Korea dah, Ninja punya lah, Batman lah, macam-macam dah. So kita sebenarnya kena cari pelbagai sumber lah untuk ataupun memperbarui strategi kita dalam 2 tahun ini. Bagi mereka yang fokus, insya-Allah akan dapat habuannya, insya-Allah. Jadi begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada ahli panel yang sudi bersama kita, Puan Mariam, Kak Mas, Kak Red Rose, Cikgu Siti Hafiza, Puan Aina, dan semualah ya. Terima kasih kepada penganjur, tim Harimau Selatan, Cikgu Razak, Kak Ita, dan terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih juga kepada yang follow kita di FB ya. Ada ramai audience kita yang follow di FB. Terima kasih banyak. Follow kita setiap minggu, insya-Allah kita akan ke udara setiap minggu 3 petang hari Ahad di dalam FB Abang Ajak. insya-Allah kita akan cuba turner raja, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan. Saya bagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang sudi datang bersama-sama kita dalam Business Opportunity Preview, berkongsi peluang perniagaan dan produk sangat bagus. Dan saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam baik itu datang kekurangan dan kelemahan diri saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalau nak pendapatan tambahan, PM saya Haji Razali di Seremban, insya-Allah. Jadi sesudah PM kat Mariam, PM kat Mariam. Oh, gila Cikgu Mariam, bako. Ji, tutup sekali. Tutup sekali Ji. Ya? Tutup sekali. Kita akan sudahi dengan tasbih sarah dan salawat insya-Allah bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi.